Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil ilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa hudan. Amma ba'd. Qala asy-Syekhul Mu'allif Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa nazarta fi mu'jizatir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa 'alami nubuwwatihi fa'alimta annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aminuhu 'ala wahyihi wa ma kana as-salafu ya'taqidunahu min anna Allah ta'ala yura fil akhirati li'annahu mawjudun wa laysa fi jihatin mahdudatin wa huwa ghayru mahdud wa anna al-Qur'ana kalamullah ta'ala ghayru makhluqin wa laysa bi hurufin muqatta'atin wa la aswatin mukhtalifatin idh law kana kadzalika lakana min jumlatil makhluqat. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, malam ini insyaAllah kita akan menyambung pengajian kuliah maghrib bulanan hari Ahad yang pertama anjuran Masjid Bukit Indah Ampang menggunakan kitab Minhajul Abidin, Jalan para Abid ataupun tata cara ahli-ahli ibadah, hasil tangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala masih lagi dalam rangka menghuraikan aqabah yang pertama dari 7 aqabah yang perlu didaki, 7 dakian yang perlu didaki dengan jaya oleh seorang ahli ibadah. Aqabah yang pertama adalah aqabatul ilmi, dakian ilmu. Lalu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala sedang menyentuh tentang ilmu tauhid. Kita telah sebut, kita telah uraikan dalam kuliah yang lalu, dan kita baca sebentar lalu
dalam kuliah ini sebagai kesinambungan daripada perbincangan yang lalu. Kata Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala, dan kamu telah memerhatikan pada mukjizat yang dikurniakan kepada Rasulullah SAW. Mukjizat dari segi bahasa adalah perkara yang melemahkan. Abjaza yu'jizu, berarti perkara-perkara yang luar dari kebiasaan, atau dalam bahasa lama mencari adat. Adat di situ maknanya kebiasaan. Maka perkara-perkara yang luar dari kebiasaan yang menyebabkan orang lain lemah, tak dapat nak melakukan perkara yang sama, yang membuktikan kebenaran risalah dakwah yang dibawa oleh para Rasul alaihi salatu wassalam, maka itulah yang diistilahkan sebagai mukjizat dan tanda-tanda kenabian baginda. Lalu kamu tahu, kamu yakin bahawa baginda memang sebenarnya adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang diberi amanah untuk menyampaikan wahyu. Jadi ini yang paling penting, ilmu yang paling penting yang kita perlu tahu dan kita perlu yakini adalah ilmu akidah, ilmu tauhid. Kita nak akidah kita itu tidak berbeza daripada akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana akidah yang berbeza daripada akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pasti bid'ah yang sayyi'ah, dolalah, perkara baru yang buruk lagi sesat. Akidah tidak ada bid'ah hasanah. Amalan mungkin, amalan-amalan baru yang tidak berlaku di zaman Nabi SAW, kalau tidak bercampur dengan syarak boleh dilakukan. Tapi akidah kalau sudah berbeza dengan akidah Nabi SAW, maka tidak mungkin itu satu perkara yang dibenarkan. Maka bid'ah dalam akidah hukumnya haram, berdosa besar, dan sebagian bid'ah dalam akidah boleh membawa kepada kekufuran. Orang itu sampai boleh jadi kafir. Na'udzubillah min dzalik. Oleh itu, apa yang diyakini oleh generasi salaf, iaitu generasi awal umat Islam yang paling hampir dengan Nabi SAW, tentulah murid-murid baginda, iaitu para sahabat. Kemudian murid-murid kepada sahabat, iaitu tabi'in. Kemudian yang mengambil ilmu daripada tabi'in, iaitu tabi'in. Ini menjadi panduan kita, kerana mereka lah yang mengambil ilmu dan kefahaman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sekurang-kurangnya daripada murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang salah beriktikad antaranya bahawa Allah Ta'ala akan dilihat di negeri akhirat. Ini nak menolak bid'ah golongan yang dikenali sebagai golongan Mu'tazilah, yang mendakwa bahawa kita tidak boleh lihat Allah di akhirat. Kenapa? Kerana kata Mu'tazilah, oleh kerana Allah Ta'ala wujud tidak bertempat, maka tidak mungkin dapat dilihat. Kerana kalau dapat dilihat berarti ada di satu tempat. Dalam bab ini tergelincir umat Islam kepada dua ekstrim. Satu ekstrim, dia kata oleh kerana Allah Ta'ala wujud tidak bertempat, iaitu betul, maka kata dia Allah Ta'ala tidak boleh dilihat di akhirat, itu batil. Kita kena ingat, akidah kita ada sunnah wal jamaah. Kita yakin bahawa kita boleh melihat Allah Ta'ala pada hari akhirat. Tetapi ada satu pihak lagi, kata dia oleh kerana Allah Ta'ala boleh dilihat di hari akhirat, iaitu betul, maka itu berarti Allah Ta'ala bertempat. Ini tidak betul. Kerana melihat atau tidak melihat tidak ada talazum dengan bertempat atau tidak bertempat. Bukan kerana boleh dilihat berarti mesti bertempat, atau kalau bertempat mesti boleh dilihat. Tidak. Yang namanya bertempat itu adalah makhluk.
Yang namanya Allah Ta'ala, Allah yang menciptakan tempat, maka tidak mungkin Allah berada pada makhluk. Ada pun yang bertempat, ada kalanya tidak boleh dilihat. Kenapa? Kerana tidak ada kemampuan pada orang yang nak melihat. Sebab malaikat, mereka makhluk Allah yang wujud dan bertempat. Tetapi ramai orang tidak boleh melihat malaikat. Hanya orang-orang istimewa seperti para Rasul alaihi wasallam yang Allah berikan kemampuan untuk melihat malaikat. Bukan mereka tidak boleh dilihat, tapi orang itu tidak mampu melihat. Tapi contohnya di situ yang ada dalam masjid, tiang, kipas, kapek, Al-Quran, ramai antara kita boleh melihat. Tetapi untuk orang yang matanya buta, dia tidak lihat, walaupun bertempat, walaupun makhluk. Jadi bukan masalah bertempat atau tidak bertempat, masalahnya yang berkenaan tidak ada keupayaan untuk melihat. Jadi di sini Imam Ghazali menyebut sesuatu yang menolak bid'ah golongan Mu'tazilah yang mendakwa bahawa Allah Ta'ala tidak dapat dilihat. Maka berbeza dengan akidah salaf, akidah para sahabat, para tabi'in, para tabi'in yang meyakini bahawa Allah Ta'ala akan dapat dilihat di hari akhirat. Kerana Allah wujud. Secara akliyah, secara hukum akal, setiap yang wujud harus boleh dilihat. Bukan mesti dilihat, bukan mustahil dilihat, tapi harus. Bila benda harus datang dari dalam Quran dan hadis yang menunjukkan berlaku, maka berarti pasti berlaku. Asalnya harus saja. Ya, setiap yang wujud harus dilihat, boleh dilihat, tidak mustahil, tidak mesti. Tapi sudah datang Quran hadis bagi tahu ada mesti. Wa anna al-Qur'ana kalamullah ta'ala ghairu makhluqin. Dan bahawa Al-Quran iaitu kalam Allah, bukannya makhluk. Ini juga dah menolak golongan Mu'tazilah. Wa laysa fi hurufin muqatta'atin, tetapi bukanlah yang dikatakan Al-Quran itu huruf-huruf yang terpotong. Wala aswatin mukhtalifatin. Ini nak menolak golongan yang melampau pula, yang menganggap huruf-huruf yang tercetak dalam mushaf itu bukan makhluk. Suara manusia yang membaca Al-Quran juga bukan makhluk. Ini sudah melampau ke sebelah sana pula. Yang kita katakan bukan makhluk itu adalah Al-Quran dengan makna kalam Allah. Kalam Allah itu sifat Allah. Sifat Allah tidak mungkin makhluk. Sifat Allah ini berdiri pada zat Allah. Zat Allah bukan makhluk, maka sifat Allah juga bukan makhluk. Tapi kalau huruf-huruf yang terpotong-potong yang dicetak pada kertas, suara orang yang membaca, itu kan makhluk pasti. Jadi nak menolak dua ekstrim. Ekstrim Mu'tazilah yang mengatakan kalam Allah itu makhluk, dan ekstrim golongan Zahiriyah yang menganggap suara manusia yang membaca Al-Quran juga itu bukan makhluk. Tak betul. Ilau ada dzalika lakana min jumlatil makhluqat. Kerana kalaulah kalam Allah itu yang dimaksudkan adalah huruf-huruf atau suara-suara yang berbagai. Kan suara bacaan ada macam-macam. Kalau kita tengok imam-imam di Makkah pun ada bacaannya masing-masing. Kalau macam ni syekh ini yang baca, macam ni syekh lain yang baca. Ya, itu jelas makhluk. Jadi kalam Allah bukan makhluk, Al-Quran bukan makhluk. Wa annahu la yaqulu fil mulki wal malakuti faltatu khatirin wa la naftatu nazirin illa bi qada'illahi ta'ala wa qadarihi. Ya, ini Imam Ghazali rahimahullah ta'ala nak menolak bid'ah golongan Qadariyah. Golongan Qadariyah mereka sampai ke tahap menafikan takdir Allah. Kerana
Mereka katakan Allah hanya menciptakan manusia, apa yang manusia lakukan itu bukan ciptaan Allah. Mana manusia buat sendiri. Kalau disebab kepada makhluk lain, Allah ciptakan api, maka api itulah yang menghanguskan, bukan Allah. Allah hanya cipta api saja, tapi memang tabiat api itu menghanguskan. Ini menafikan kudrah Allah, dan dalam waktu yang sama menafikan ilmu Allah. Kata ulama Qadariyah, oleh kerana Allah tidak mentakdirkan perbuatan manusia, Allah pun tak tahu manusia nak buat apa, sehingga setelah manusia itu berbuat, baru Allah tahu. Maka kerana jauhnya bid'ah ini, sepakat para ahli ulama mengatakan bid'ah seperti ini membawa kepada kufur. Bukan lagi berdosa besar, bahkan kufur, terkeluar dari Islam. Maka Imam Ghazali menekankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahawa tidak berlaku pada kerajaan di bumi ini ataupun kerajaan di langit satu lintasan hati ataupun satu jelingan mata sekalipun. Apa yang besar? Kita tak bergerak pun, hanya mata jeling. Itu sudah ada takdir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kata kita angkat tangan, kita berlari, kita bergerak, kita bercakap. Hanya jelingan mata itu pun sudah ada qada ketentuan daripada Allah Ta'ala dan qadarnya. Wa iradatihi wa masyiatihi, dan kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa minhul khairu wasyarru, dan hakikatnya kebaikan dan juga keburukan semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan dalam hadis Jibril alaihissalam yang masyhur ketika sedang Jibril bertanya pada Nabi SAW, akhbirni 'anil iman, beritahu kepada saya tentang iman. Kan yang keenam Nabi SAW menyebut antu'mina bi qadari khairihi wa syarrihi. Yang dikatakan iman itu antaranya adalah kamu meyakini, percaya kepada takdir Allah, baik dan buruknya. Itu adalah takdir Allah. Ini untuk menolak bid'ah golongan Mu'tazilah yang mengatakan Allah Ta'ala tidak mentakdirkan yang buruk. Kiranya yang buruk berlaku luar daripada kuasa Allah. Itu kan membawa kepada syirik. Benda-benda yang buruk, orang tu jadi kafir, orang tu jadi maksiat, berlaku peperangan, berlaku pembunuhan. Sepertinya Allah ikhlas. Allah tak nak benda terlaku, tapi Allah tak boleh buat apa-apa. Itu kan bukan akidah yang betul. Sebab itu akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, baik dan buruk kedua-duanya hakikat daripada Allah. Cuma ta'adduman secara beradab saja, kita tidak menisbahkan keburukan itu kepada Allah. Secara hakikat tidak akan berlaku apa saja kecuali dengan takdir Allah. Dan inilah adalah sebab yang menggunakan tekad Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala, yaitu ulama yang terkedepan mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah daripada serangan-serangan golongan Ahlul Bid'ah. Ketika itu beliau berdialog dengan bapa tiri beliau, yaitu Syekh Ali Al-Jubai, seorang tokoh ulama Mu'tazilah. Ya, jadi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini beliau adalah Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi hidup dididik oleh bapa tiri yang berpahaman Mu'tazilah. Dan beliau merasakan ada sesuatu yang tak betul dengan akidah Mu'tazilah ini. Jadi beliau bertanya kepada bapa tiri beliau, apa nasib 3 orang yang meninggal dunia? Seorang meninggal dunia sudah dewasa, dia ni orang yang beriman dan taat. Seorang lagi sudah dewasa meninggal dunia dalam keadaan dia ni orang yang kufur dan maksiat. Yang ketiga belum sempat balik sudah meninggal dunia.
masih kanak-kanak lagi sudah mati. Apa nasib 3 orang ini? Jadi kata Syekh Al-Dubai, yang meninggal dunia mukmin dan taat masuk syurga. Dan inilah keadilan Allah Ta'ala. Dia sudah beriman, dia taat, masuk syurga. Kemudian yang kufur dan maksiat masuk neraka. Kemudian yang meninggal sebelum balik, ini dia berada pada satu tempat antara syurga dan neraka. Dia panggil manzilatul baina al-manzilataini. Ini bid'ah. Ini tidak diajar oleh Nabi SAW. Yang mati kanak-kanak itu tempatnya dalam syurga. Tapi Mu'tazilah dia mendahulukan akal. Akalnya tidak dibimbing oleh wahyu. Itu pun ahli sunnah juga mementingkan akal, tapi akal mesti dibimbing oleh wahyu. Kalau akal tidak dibimbing oleh wahyu, dia akan tersasar. Dia kata tidak adil kalau Allah Ta'ala masukkan budak kecil tadi dalam syurga. Dia belum beramal ibadah lagi, dia belum bertaat lagi, dan nak masuk neraka juga tidak adil. Jadi mereka tidak menghukum Allah ini ikut kayu ukur manusia, sedangkan Allah Ta'ala memiliki segala-galanya. Fa'alul lima yurid. Allah Ta'ala melakukan apa yang Allah kehendaki. Tidak timbul ta'adil Allah macam ini, ta'adil Allah macam ini. Adil itu kan meletakkan sesuatu pada tempat dia. Bila Allah telah letakkan sesuatu pada satu tempat, maka itulah tempat dia. Jadi dia tak faham. Maka Imam Syafi'i bertanya, konsep Mu'tazilah adalah Allah tidak mentakdirkan perkara-perkara yang buruk. Allah hanya takdirkan perkara yang baik. Dipanggil dalam bahasa Arab as-sulh, yang baik. Tapi kalau Allah tidak mentakdirkan yang baik, macam mana? Berarti Allah mentakdirkan al-aslah, yang lebih baik lagi. Dua saja. Sama Allah takdirkan yang baik atau Allah takdirkan yang lebih baik. Maka Imam Syafi'i bertanya, macam mana kalau budak yang mati kecil itu bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapakah engkau matikan aku sebelum aku balik? Tidaklah aslah, tidaklah lebih baik kalau engkau matikan aku selepas aku balik? Jadi aku boleh beramal ibadah, boleh buat taat, aku boleh masuk syurga. Jadi ini kan ikut konsep al-aslah tadi. Jadi jawab guru beliau dan juga bapa tiri beliau, Allah akan jawab, kerana aku tahu kamu ini kalau sudah balik, kamu bukan jadi orang yang taat, bahkan sebaliknya kamu akan jadi orang yang kufur dan maksiat. Maka yang aslah, yang lebih baik, aku matikan kamu dahulu sebelum kamu balik, supaya kamu itu nanti tak masuk neraka. Ini menjawab ikut kaedah Mu'tazilah. Tapi rupanya Imam Syafi'i pintar. Dia orang yang sudah ada benih ahli sunnah wal jamaah dalam hati dia. Jadi dia bertanya lagi, kalau begitu, apa jawab Allah sekiranya yang mati kufur dan maksiat bertanya, ya Allah, sebagaimana kau tahu nasib budak tadi selepas dia balik, pasti kau tahu nasib aku selepas aku balik. Kenapa kau tidak matikan aku sebelum aku balik, supaya aku tak masuk neraka? Tak boleh jawab. Sebab akidah itu akidah bid'ah, akidah yang direka-reka, dia akan tidak konsisten. Itu tanda-tanda akidah bid'ah, dia tidak konsisten. Maka itulah yang kita boleh fahami daripada firman Allah Ta'ala, "Lau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Kalaulah ia bukan datang daripada Allah Ta'ala, nescaya mereka akan dapati di sana ada percanggahan yang banyak. Jadi akidah-akidah yang bid'ah ini pasti dia ada percanggahan. Itu ada pening. Ada yang kata Allah ada atas arasy, Allah turun sekejap, itu Allah turun sekali ke arasy, duduk atas bukit lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Ya, jadi Allah duduk di langit dunia, tapi bukan dalam alam. Tapi langit dunia bukan alam. Jadi pening bercakap. Padahal kalau kita berpegang dengan akidah yang jelas ahli sunnah wal jamaah, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang seperti Allah Ta'ala, wa lam yakul lahu kufuwan ahad,
dan tidak ada baginya itu yang sama satu. Faminhul khairu wasyarru wan naf'u wad dhurru wal iman wal kufru, dan daripada Allah Ta'ala kebaikan dan juga keburukan. Maka kalau kita pahami itu, bukan kita akan menyalahkan takdir, tidak. Bukan kita hanya berserah, tidak. Kita berusaha, kita ikhtiar, tapi dalam masa yang sama kita menggantungkan harapan kepada Allah, minta Allah kurniakan kebaikan dan minta Allah lindung daripada kejahatan, minta Allah berikan manfaat dan minta Allah jauhkan mudarat. Zahir kita mesti ikhtiar, makan makanan-makanan yang ada khasiat, ada vitamin, ya, jauhi makanan-makanan yang mudarat. Tapi akhir ini terpulang kepada Allah Ta'ala. Ya, memang orang kata isap rokok risikonya kanser, tapi kadang-kadang berlaku juga yang tak isap rokok kena kanser. Ya, yang isap rokok macam budak umur dia, ya. Bukan suruh isap rokok, nak ceritanya dalam kita usaha ikhtiar, jangan kita terlupa bahawa manfaat dan mudarat hakikatnya daripada Allah Ta'ala. Bahkan iman dan kufur hakikatnya di tangan Allah. Memang Allah Ta'ala memerintahkan Nabi SAW berdakwah, menyuruh orang kepada iman. Tapi wasawahum alaihim a'anta tatahu ablam tuntirhum la yu'minu. Ada setengah orang yang dalam ilmu Allah sudah tahu, sama sahaja mereka ini, engkau bagi peringatan atau engkau tidak bagi peringatan, engkau dakwah atau engkau tidak dakwah, la yu'minu, mereka tidak akan beriman. Jadi menyebabkan kita tak kecewa. Para Rasul ada yang berdakwah, yang beriman dengan mereka hanya puluhan orang, padahal berdakwah ratusan tahun. Tapi para Rasul tidak kecewa, kerana mereka tahu kewajipan mereka berdakwah, tapi hidayah adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita sekarang alhamdulillah orang yang beriman, tapi kita kena sentiasa memohon supaya Allah tidak terbalikkan hati kita kepada kufur. Kita doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau terbalikkan hati kami setelah Engkau beri hidayah kepada kami. Kita mohon Allahumma khatim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, khitamkanlah kami, tutupkanlah hayat kami ini dengan penutupan yang baik, yakni dalam keimanan, wala takhtim alaina bisu'il khatimah, dan janganlah Engkau tutup akan kami ini dengan khatimah yang buruk. Wa annahu la wajiba 'ala Allah azza wa jalla li ahadin min khalqihi man athabahu fa bi fadlihi wa man 'aqabahu fa bi 'adlihi. Dan dari segi hakikat tidak ada satu kewajiban ke atas Allah Ta'ala buat seseorang pun daripada makhluknya. Berbeza kita makhluk ni, kita ada kewajipan atas kita. Ya, ada orang yang tak faham, dia condemn sifat 20. Kan bila kita belajar tauhid sifat 20, kita diajar 20 sifat yang wajib bagi Allah. Kemudian awalnya 20 sifat yang mustahil, dan di situ kita faham satu sifat yang harus. Jadi 41. 4 sifat yang wajib bagi para Rasul, 4 sifat yang mustahil dan 1 yang harus, jadi 9. 41 tambah 9, setengah orang kata sifat 50. Benda yang sama dia. Jadi kata dia, apa yang berada sifat wajib bagi Allah? Siapa yang wajibkan kepada Allah lah? Kalau kita wajib solat, Allah yang wajibkan. Kita wajib puasa, Allah yang wajibkan melalui perkataan Rasul. Kalau Allah wajib, siapa yang wajibkan ke atas Allah? Kamu tak faham, tapi kamu rajin komplain. Wajib di situ bukan wajib syarah. Buat apa-apa dia tak buat berdosa, mana di situ itu dengan Allah Ta'ala. Allah buat apa yang Allah nak. Kita yang dihukum buat macam ni mesti, buat macam ni dilarang.
buat macam ni ditegar, itu kita. Tapi kamu kata 20 sifat yang wajib bagi Allah, itu wajib akal. 20 sifat yang wajib berarti 20 sifat yang akal yang sehat tak boleh terima, tak ada pada Allah sifat tu. Wajib akal maknanya sesuatu yang tak menerima nafi, mesti ada. Kalau kata tak ada, tak mungkin. Tak percaya bilang sifat 20 tak ada wujud. Akal yang sehat tak boleh terima Allah tak wujud. Tidak, berarti Allah wujud tidak ada permulaan. Akal yang sehat tidak boleh terima Tuhan tapi baru wujud. Tadi yang baru wujud itu makhluk. Bakok, berarti akal yang sehat tidak boleh terima Allah binasa. Kerana binasa itu bukan sifat Tuhan. Seterusnya, itu maksud wajib di situ. Adapun wajib dalam arti kata Allah mesti buat macam ini, Allah tak boleh buat macam itu tidak ada. So itu disebut Imam Ghazali dalam mengatakan di sini bahawa saja tidak ada satu kewajipan ke atas Allah Ta'ala untuk Allah Ta'ala lakukan yang Allah Ta'ala perlu lakukan kepada seseorang daripada makhluknya. Maka barang siapa yang Allah beri balasan baik, pahala dan syurga, maka itu semata-mata dengan kurniaan daripada Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang Allah hukum dan seksa dia, maka itu dengan semata-mata keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan kerana Allah wajib mesti masukkan orang dalam syurga, tidak. Itu dari segi akliyahnya begitu. Tapi dari segi syarak kita yakin innallaha yakhliful mi'ad, Allah tidak akan memungkiri janji. Dari segi akal boleh pada Allah, ya. Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam sebelum Nabi Adam solat, sebelum Nabi Adam puasa, Allah letak dalam syurga. Siapa boleh komplit? Allah letakkan janin dalam rahim mak dia, siapa boleh komplit? Boleh bapa boleh sekali-sekali bapa lah pula mengandung, asyik mak mengandung tiap-tiap tahun, tak adil lah. Projek-projek bersama yang mengandung yang benar hanya maknya, Allah dah letak. Baik. Wa ma warada ala lisan sahbi syar'i sallallahu alaihi wasallam min umuri al-akhirati kal hasyri wan nashri wa adzabil qabri wa su'alil munkari wa nakiri wal mizan was sirati fa hadhihi usulun darajat salaf radhiyallahu anhu ala i'tiqadiha wa tamassuki biha. Hati-hati dengan ancaman golongan liberal. Golongan liberal ni dia nak menggambarkan bahawa dia ni orang yang moden, ni orang yang intellectual, orang yang hanya percaya with proof, ya. Kalau tak ada proof kita tak percaya. Ini sembang saja, sembang tadi, tak ada isi pun, ya. Jadi dia memperhatikan benda-benda lain. Apa yang baik yang datang atas lisan sahib syar'i yang mempunyai syarak, salawat Allah dan salam atas baginda daripada perkara-perkara akhirat seperti dihimpunkan manusia, dibangkitkan manusia selepas kematian, ada azab kubur. Dulu ada orang nama Astora Jahat, dia kata tak ada azab kubur. Pernah berdebat dengan Dr. Mazhar satu masa lalu. Cerita lama, kok sekarang dia nak buat comeback balik, dia. Padahal cerita tentang azab kubur ni sudah mutawatir, sudah sampai darjah yakin, tapi tak ada bukti pun. Kamu nak bukti macam mana? Jadi tak ada ruh, alam dalam tidur kamu terazab. Ada orang tidur azab dia, mimpi macam-macam. Mimpi kena kejar dengan adung, ya, mimpi kan azab. Padahal tidur atas takdir. Alam ruh kan berbeza. Kamu nak macam mana? Kamu nak seorang tu dibekalkan handphone, lepas seminggu tanya macam mana, ada azab kubur tak? Kan macam itu. Dua alam yang berbeza. Alam rahim dan alam dunia berbeza. Alam rahim boleh pula budak tersebar dalam rahim mak dia tanpa ada udara, tanpa ada makanan. Kan sistem dia lain. Tapi selepas dia nak keluar, itu lemas dia kalau tak dalam air. Padahal sebelum itu memang dia duduk dalam air. Jadi jangan kamu nak kiaskan dua alam yang berbeza.
Ini namanya benda-benda yang samian, benda-benda yang didengar daripada Nabi SAW, maka wajib diimani. Benda lain, benda yang tak nampak dengan mata kepala, asalnya secara akal harus mungkin ada asal kubur, mungkin tak ada, bahkan mungkin ada syurga, mungkin tak ada, akal. Tapi Nabi tak beritahu. Bila Nabi tak beritahu, confirm ada. Dan soalan daripada muka Nabi, dia mengingat juga dengan timbangan dan juga sirat. Hati-hati ya, satu masa lalu pun ada yang mengatakan benda ini hanya metaforikal saja, bukan ada betul-betul titian tu, bukan ada betul-betul lacingnya, bukan. Timbangan tu bukan ada, hanya kan sebagai gambaran bahawa sejak akhirat akan berapa. Takwil hanya dilakukan bila perlu. Bila kalau tak ditakwil akan bercanggah dengan ayat Muhammad misalnya, maka ulama menerima takwil. Kenapa kamu nak takwil dalam keadaan tak perlu? Apa masalah kalau Allah jadikan mizan, kalau Allah jadikan sirat? Benda itu harus pada akal dan telah diberitahu oleh Nabi SAW. Maka ini adalah perkara-perkara asas yang dipegang oleh generasi salaf radhiyallahu anhu, yang mereka itu beriktikad dan berpegang teguh dengannya. Maka jangan ditolak, jangan ditakwil-takwil. Benda dah jelas. Wa waqa'a al-ijma'u qabla tanawwu'il bid'ah. Bahkan telah ijma' umat Islam mempercayai perkara-perkara ini. Jadi kalau dia tolak azab kubur, tolak soalan muka nanti, kita tolaklah dia. Kerana pegangan dia itu bercanggah dengan ijma' umat Islam, boleh bawa kepada dosa besar ataupun kufur. Jadi sebelum bercampaknya berbagai bid'ah dalam perkara akidah, wa zuhuri ahwa, dan terzahirnya masing-masing itu hanya ikut kepada hawa nafsu. Na'udzu billahi minal ibtida'i fid din wa ittiba'il hawa bi ghairi dalil. Kami memohon lindung dengan Allah Ta'ala daripada mereka-mereka perkara-perkara dalam agama yang tidak benar, yang bukan dibawa oleh Nabi SAW. Kita mereka-reka, kita minta lindung daripada Allah daripada terjerumus dalam perkara demikian, dan mohon lindung dengan Allah daripada kita itu mengikut kepada hawa nafsu tanpa ada dalil. Jadi kadang-kadang orang jadi begitu, minta boleh, haram. Mana dalil? Nabi tak buat, Nabi tak buat, bukan dalil. Keharaman ini kalau ada larangan, kalau ada tahrim mengharamkan, kalau ada siratus zambi, ada yang dikeji. Ada pun rakabku semata-mata saja perbuatan ditinggalkan oleh Nabi SAW, la yang tajuhukma, tidak menitijakan hukum, dan seterusnya. Next, insyaAllah kita akan lihat Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menerangkan tentang ilmu tasawuf, ilmu yang berkenaan dengan amalan-amalan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa ahsin ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nadarra bi nuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nurna min dhulil ma'siyati ila izzit ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.